Rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab kita Unwanul Falah. Unwanul Falah wa Unfuwanus Salah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bersabda ia, apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya melainkan daripada tiga, iaitu yang pertama ilmu yang diambil manfaat dengan dia, atau sedekah yang kekal, atau anak yang soleh yang berdoa baginya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayat dalam satu hadis yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, iaitu illa min salas, sadaqatin jariyatin wal ilmin antafa'u bih. Kemudian jadi pun lupa dah. Entahlah. Baik, dan bersabda ia, sabda Nabi SAW, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam, mati anak Adam. Anak Adam ni makna keturunan manusia lah, tak kira lah, bukan binatang. Anak Adam makna keturunan manusia. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya. Okey, illa min salas, terputuslah amalnya melainkan daripada tiga. Melainkan daripada tiga. Jadi amalnya semua terputus, kecuali istisna'nya tiga perkara. Ini yang berkait dengan amal. Yang tidak berkait dengan amal itu lain. Ini yang berkait dengan amal. Apa makna amal? Apa makna amal? Makna amal sesuatu pekerjaan yang membolehkan dapat pahala ataupun dosa. Itu amal lah. Jadi amalan semua terputus. Maknanya nak dapat pahala, nak dapat dosa, semua terputus, melainkan tiga amal ni. Dengan tiga amal ni boleh dapat pahala atau boleh dapat dosa. Maksud macam tu. Iaitu yang pertama, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Yang pertama ilmu. Dengan ilmu tu boleh dapat pahala, dengan ilmu gak boleh dapat dosa. Ilmu yang boleh dapat pahala, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, ilmu yang baik lah. Ada pun ilmu, ada gak ilmu yang tak baik, ajar orang benda tak elok. Sebab tu kalau nak buat jahat, nakal dan sebagainya, jangan sampai mengajar orang. Kalau nak jahat sangatlah juga, jangan sampai mengajak orang, sehingga kan orang ikut benda jahat yang kita buat. Sebab tu jahat sorok-sorok dah lah. Ini sampai nak tunjuk pada orang, akhirnya orang ikut kita. Selagi mana orang tu buat apa yang dia tengok pada kita buat, selagi itulah dosa kita akan berjalan walaupun kita dah mati. Sebab tu jangan buat remeh benda tu kan. Sebab tu hati-hati, jangan tunjuk pada orang. Nak tunjuk pada orang perkara kebaikan yang moga-moga orang lain nak ikut perkara kebaikan tu, kita boleh pahala walaupun kita dah mati. Itu yang pertama, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Apa maksud yang diambil manfaat? Kenapa disebut yang diambil manfaat? Kadang-kadang ilmu tu diambil manfaatnya, kadang-kadang ilmu tu tidak diambil manfaat. Ilmu saja tak lagi, ilmu yang diambil manfaat. Contohlah, contoh. Anak katalah, anak mati. Bukan anak lah, orang lain. Orang lain mati. Dia ustaz juga, dia mati. Kan? Dia ada anak murid. Tapi anak murid dia ngajar anak murid dia, tapi anak murid dia tak ambil, anak murid dia ambil ilmu kat guru dia, tapi tidak digunakan untuk manfaat. Maknanya belajar, contohnya guru dia ajar semayang.
Anak dia belajarlah semayang tu, tulis kat buku apa semua, tapi anak murid dia tak semayang. Maka guru tadi tak dapat apa-apa. Tak dapat pahala. Sebab apa tak dapat pahala? Sebab anak murid tadi tidak ambil manfaat pada guru dia. Melainkan bila anak murid dia buat satu benda tu yang kesan daripada ajaran guru dia, maka anak murid dapat pahala, guru pun dapat pahala. Tu ilmu yang diambil manfaat. Begitu juga maksudnya pada kita ni. Kita belajar ni, kemudian kita ambil manfaat ilmu tu, barulah ilmu tu jadi berguna. Kalau ilmu tu kita tak ambil manfaat dia, tak ada apa-apalah. Contohnya kita ambil madu daripada sarang lebah. Kalau ada milik madu berketul-ketul, berbotol-botol dekat rumah, tapi kita tak makan madu, ke kita dapat tak manfaat madu? Tak dapatlah. Bangga je lah. Kita mengaji berjilid-jilid kitab, berpuluh-puluh kitab, berpuluh-puluh tok guru. Nak bergambar dengan tok guru ni habis frame lah dekat dinding tu. Gambar dengan ustaz ni, gambar dengan tok guru ni, gambar dengan wali ni. Penuh. Kitab susun kat rak sampai lembik papan kayu rak tu. Kan? Maknanya banyak kitab. Dah bahagian amal tak ada. Mayang pun tidak. Apa pun tak ada. Dah boleh pahala tak? Tak ada pahala lah. Kan? Kalau dengan sebab banyaknya kitab maka banyaknya pahala, nescaya tokeh kedai kitab paling banyak pahala. Sebab kitab kat kedai dia banyak. Tokeh kilang lagi banyak. Jadi bukan dengan banyak kitab, tapi dengan banyak amal. Walaupun mungkin balik-balik tengok rumah dia, kitab dia satu je, iaitu kitab katalah contoh kitab Ilatul Sibyan je dekat rumah, tapi segala yang disebut dalam Ilatul Sibyan tu dia buat, dia amal, maka besar pahala dia berbanding orang yang berjilid-jilid kitab. Kan? Itu cerita dia. Itu jangan kita bangga dengan banyak kitab je. Baik. Jadi ilmu yang diambil manfaat. Kemudian nak faham mana manfaat. Selalu dah kita ulang-ulang, tapi nak bagi faham betul. Apa makna manfaat? Manfaat atau asal kataan nafa'ah. Manfaat yang nafa'ah tu maksudnya yang memberi faedah, ataupun dengan makna yang lebih cantik seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Kata Syekh Abdul Samad, makna manfaat itu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa-apa perkara yang menambahkan takutmu pada Allah Ta'ala, itu disebut sebagai ilmu yang memberi manfaat. Maknanya kita mengaji ni, ini ilmu yang diambil manfaat ni disebut ni. Maknanya ilmu tu kita ambil dia dan menambahkan takut kita pada Allah. Tu betul. Bukan mengaji tapi tak menambah takut pada Allah. Itu tak ada faedah kalau macam tu. Kan? Lagi kita mengaji, lagi kita malu dengan Allah, lagi kita takut dengan Allah, lagi kita segan nak mengaku diri kita hebat dan sebagainya. Tak ada. Dia akan makin tunduk. Sebab apa? Sebab ilmunya jadi manfaat pada diri dia. Sebab tu bila kita bila kita mengaji, jangan kita rasa kita saja betul, orang lain semua tak betul. Kita berlapang dada. Boleh jadi bila kita dengar syarah orang lain kitab yang sama, kita mengaji dengan Tok Guru Siddiq sebuah kitab, tak kira lah kitab apa, hikam ke sebagainya. Lepas tu kita balik kampung ke mana, kita pergi kuliah mana-mana ke, lepas tu kita dengar ada ustaz baca kitab yang sama macam Tok Guru baca, tapi syarah dia lain sikit. Jangan kita nak kata tak betul ustaz ni, sebab Tok Guru aku cakap lain, dia syarah lain. Tak, kita berlapang dada. Boleh jadi itu satu pandangan lain dari sudut syarah kitab tu, sebab syarah ni luas, ilmu tu luas. Kalau kita tengok kitab hikam sebagai contoh, kitab hikam yang kita mengaji dengan Tok Guru tu, itu bukan asli hikam. Asli hikam dia kecil ya. Ada kalau sekarang ni kita tak nampak. Kalau dulu rasa ngaji pondok dulu, kalau orang pasan, Tok Guru akan bawa ada satu kitab kecil je dekat atas meja dia.
Itu asal kitab hikam. Yang dalam tu tak ada syarah. Dia hanya kata-kata dia saja, asar dia saja. Dalam tu saja. Itu bahasa Arab. Warna dia hijau biru kitab tu. Nah, yang kita pegang kitab kita yang panjang besar tu, itu syarah Tok Pulau Manis. Hikam ni ada banyak syarah. Ada syarah Tok Pulau Manis, ada syarah hikam syarah Syekh Ibn Ibad, ada syarah yang syahid kena bom tu nama apa? Syekh Ramadan Al-Buti, ada syarah ni, ada banyak syarah. Kalau kita buka lagi banyak lagi syarah. Sebab tu kalau kita baru mengaji Tok Pulau Manis, kita rasa hebat dah, tak kena lah. Nah, tu kita cakap tadi. Kalau kita mengaji lebih baru kita nampak lah luas lagi ilmu ni. Jangan kita rasa kita dah kuasai satu, kita kuasai semua. Tak kena. Itu. Jadi ilmu yang diambil manfaat, lagi mengaji lagi takut. Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Lagi takut kepada siapa? Takut pada Allah. Bila sebut takut pada Allah, apa mafhum mukhalafah dia? Siapa suruh pandang? Takut, bila kita sebut takut pada Allah, artinya apa dia? Makna sebalik dia. Kan? Kalau anda sebut entah lelaki, makna sebalik dia apa? Bukan perempuan. Okey, kalau kita sebut ilmu ni, manfaat ni maknanya ilmu yang kita belajar, lagi kita takut dengan Allah, artinya makna sebaliknya takut pada Allah tu artinya artinya apa? Ya? Apa dia? Tidak takut selain Allah lah. Itu je makna sebalik dia. Lelaki, kalau lelaki itu tidak perempuan. Kalau takut pada Allah artinya tidak takut kepada selain Allah. Tu baru ilmu yang memberi manfaat. Ini mengaji tinggi-tinggi, balik sampai daripada luar negara. Bukan salah mengaji luar negara, silakan. Ada kemampuan, silakan. Tapi janganlah bila balik berjilid-jilid kita Arab mengaji dengan syekh ni, ngaji dengan syekh tu, akhirnya takut dengan makhluk, takut dengan Perdana Menteri, takut dengan Esko, takut dengan ni, takut dengan tu. Jadi tak ada guna lah belajar. Walaupun ngaji dengan syekh Arab, kan? Bukan salah syekh tu, kita tidak ambil manfaat daripadanya dengan cara yang betul. Baik ngaji pondok sengit je, malam serban sengit lah. Ni pondok sengit pula. Baik ngaji pondok sengit, tapi tak takut ada siapa. Dia takut pada Allah je. Itu lebih baik, kan? Itu. Lepas tu macam Tok Guru sebut pagi semalam, bukan salah tempat, bukan salah guru, salah kita. Ada orang dia tak puas. Pas satu sekolah, pas satu pondok. Nak cari apa sangat? Kalau betul kita ikhlas nak cari ilmu, memadai ilmu yang kita dapat hari ni, kita amal tak boleh? Kita boleh amal tak boleh amal? Tu je. Bukan nak berlambat-lambat ilmu, berlambat-lambat guru, berlambat-lambat kita amal satu habuk pun tak ada. Tak nak gitu. Kan? Dan macam memang kita terpengaruh dengan kisah-kisah para wali, dengan kisah ulama-ulama. Betul, contoh Syekh Daud, Syekh Abdul Samad, Syekh Arsyad Al-Banjari mengaji banyak pondok, lepas tu ngaji sampai ke Mekah, Madinah sebagainya. Betul, tapi tengok amal dia macam mana. Lagi banyak dia mengaji, lagi banyak amalan dia. Kita hari ni bangga dengan banyak pondok, bangga dengan banyak guru, bangga dengan banyak kitab, tapi bahagian amal tak ada. Itulah yang sedih. Jadi kita cuba perbetulkan balik. Tak apalah peringkat awal kita mengaji, tak banyak pondok, tak banyak guru, tapi kita cuba usaha amal kita biar banyak. Sebab nak balik jumpa Allah, amal banyak. Malaikat nanti tanya bahagian amal-amal kita. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Yang tu kalau tak faham betul-betul siapa Allah, tak jadi gak nak jawab. Takkan malaikat tanya ma rabbuka, hoi 5 orang guru tahu aku. Aku kan tanya guru bengong, kata malaikat. Aku tanya siapa Tuhanmu. Tak kira lah mu seorang guru pun tak apa, janji mu kenal Allah Ta'ala, belajar betul-betul, kan? Jadi itu ilmu yang diambil manfaat dengan dia.
Kemudian baru yang kedua, sedekah. Sedekah ni asal perkataan sad dal qaf. Sedekah. Sedekah tu artinya benar, kan? Sedekah itu artinya kita satu perbuatan yang kita membenarkan bahawa semuanya milik Allah. Itu sedekah. Kita ada duit lebih, kita ada RM10. Lepas tu ada orang minta orang susah ke, kita bagi kat dia RM5. Dengan kita bagi RM5 tu, itu dipanggil sedekah. Dan sedekah itulah membuktikan bahawa pada diri kita membenarkan bahawa RM10 ni, RM5 ke apa ke, bukan milik kita tapi milik Allah. Bila Allah nak, kita boleh bagi, tak ada masalah. Hati kita senang nak bagi, kan? An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut dalam memberi sedekah. Dalam memberi infak ke sebagainya, Rasulullah ni lembut. Lembut macam mana? Lebih lembut daripada angin yang berhembus, kata sahabat. Maksudnya, kenapa disebut angin berhembus? Ibaratnya kalau contoh daun-daun kering ke atas, kan, atas lantai, tiba-tiba angin datang tiup, dia terbang gitu je. Maknanya mudah memberi, sok gitu je, terbang gitu je. Orang minta bagi, minta bagi, minta bagi. Senang, kan? Ajwadan nasi, manusia yang paling lembut. Cuba jadi begitu. Itu makna sedekah. Dan sedekah itu nak cari sedekah, sedekah ni dia ada orang cakap macam perbandingan. Maka ada sedekah yang paling kekal, paling tinggi, yang disebut sebagai jariyatun. Jariyah ni maksudnya mengalir, macam sungai, sentiasa je mengalir. Kita nak yang itu. Jadi bila bertembung, contoh orang beriman dengan orang kafir yang susah, tengok dua-dua susah, maka afdal yang beriman lah. Memang boleh kita bagi pada orang kafir, kita sedekah pada orang kafir sebab siang dia susah, betul, maka kita dapat pahala takat tu. Tapi kalau kita sedekah pada orang beriman, dia buat amal pula, dia semayang apa semua, hasil sedekah kita tadi berganda-ganda lagi pahala. Maka maknanya lebih jariah lagi, lebihlah panjang, lebih berkekalan. Contoh sedekah di masjid lagi berkekalan. Sebab apa? Masjid sentiasa digunakan. Sedekah di pondok-pondok, itu lebih afdal. Dan terlebih afdal juga sedekah kepada keluarga sendiri, berbanding orang luar. Keluarga sendiri didahulukan, sebab keluarga sendiri bukan orang lain, darah daging kita juga. Nanti nak tolong-tolong kita pun mereka juga. Dia begitu. Tapi tak dinamakan sedekah lah, bab kata Tok Guru. Tok Guru kami, anda pernah tanya, Tok Guru kata tak payah sebut sedekah, ataupun tak payah sebut zakat. Contoh ada orang pernah tanya soalan, dia kata adik dia susah, jadi bila nak bayar zakat fitrah, boleh tak dia bayar ke adik dia? Dari segi hukum memang boleh, tapi kan adik sendiri, takkan mu nak bayar zakat, mu bagi sajalah. Kat orang lain yelah atas nama zakat, kan adikmu. Susah senang kan bersama. Jadi pada keluarga kita tak sebutlah sedekah, tapi kita sebut belanja. Takkan kat bini sedekah kat hang ya. Nak sedekah bini itulah cuci pamper anak kita, bini itulah yang masak untuk kita. Jadi kita kata belanja. Belanja bini, belanja anak-anak, belanja adik-beradik, belanja mak ayah kita. Kan kita nak kata sedekah kat mak kita. Aku sedekah kat mak aku. Teruk siang. Ni ingat mak dia pengemis ke apa? Belanja. Itu adab. Adab. Sebab itulah macam kita baca tahlil pun, memanglah tak jadi berdosa. Kita kata saya sedekahkan bacaan Fatihah ini pada mak ayah saya, tak jadi dosa, tapi adab tak cantik. Adalah sedekah pula pada mak ayah. Habis nak guna apa? Hadiah. Kita sebut saya hadiahkan bacaan Fatihah dan Yasin ini kepada mak ayah saya yang telah pergi meninggal. Contoh. Itu tak boleh. Sebut hadiah. Sebab apa? Nabi pun dan ahli keluarga Nabi tidak menerima sedekah. Pernah
siapa nama tu, Salman Al-Farisi, dia ajak Nabi, dia kata ni dia bawa dalam talam penuh dengan makanan, setengah riwayat kata kurma, kata ni saya sedekah pada ni lah kaum apa sahabat-sahabat masuk dengan Nabi. Nabi kata Nabi ambil, kemudian Nabi bagi sahabat makan, Nabi tak makan. Jadi dia tengok pelik, kenapa Nabi tak makan langsung? Nabi tak nak ke mana? Dia kecil hatilah. Kenapa Nabi tak makan? Bila tanya-tanya, rupanya Nabi tak ambil sedekah. Esoknya dia hidang sekali lagi, disebut dengan nama hadiah. Ni saya hadiahkan. Baru dia tengok Nabi makan sekali dengan sahabat. Sebab apa? Di situlah kata ulama adab. Nabi kan makamnya tinggi, kemuliaan. Tiba-tiba kita kata sedekah ke Nabi, mana boleh? Kita sebut hadiah. Kalau hadiah semua orang boleh terima. Samalah contohlah kalau susah lagi nak faham. Contoh kita kata aku adalah pisang standar tu, rasa nak sedekah kat sultan. Kena tak ayat tu? Ada nak sedekah kat sultan. Ingat sultan lekeh sangat. Sultan boleh beli dengan kebun-kebunmu, tak payah kata standar. Dengan kebun-kebun dia boleh bayar. Nampak? Sebab dia orang besar kan, raja kan, sultan. Jadi kita tak sebutlah sedekah kat sultan. Kita kata ada standar pisang tu nak hadiahkan ke sultan. Hadiah tak apa kan? Baru adabnya kena. Contoh maksudnya begitu. Boleh tak? Jadi itu sedekah yang kekal, amal jariah. Tapi kena ingat tak, bukan amal je ada jariah, dosa pun ada jariah, dosa yang kekal. Mana macam kita sebut tadilah, dosa yang diajar orang lain ataupun dia pamerkan secara khalayak ramai, akhirnya benda tu akan berkekalan. Sebab itulah dosa yang dibuat secara sorok-sorok belum dipanggil mungkar, dia hanya sekadar maksiat, dan insya-Allah Allah boleh ampunkan dia. Innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah sangat kasih pada orang yang bertaubat. Dia taubat sungguh-sungguh, Allah ampun dia. Atta ibu minadzanbi kaman la dzanbalah, siapa yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosanya macam tak ada dosa langsung. Tetapi kalau dosanya dibuat secara terang-terangan, maka itu dipanggil mungkar. Sebab tu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita nak cegah ni mungkar. Sebab apa nak cegah mungkar? Sebab dia menjadi contoh pada orang lain. Sebab dia buat tu depan-depan orang, terang-terangan. Maka nanti orang akan ikut. Ini lebih bahaya berbanding dosa yang dibuat secara sorok-sorok. Bukan kita membolehkan dosa buat secara sorok-sorok. Dosa juga, kena azab juga. Tetapi lebih parah lagi dosa yang dibuat secara terang-terangan. Itu lebih parah. Sebab tu hati-hati kan. Contoh ambil gambar. Ambil gambar, pastikan aurat tertutup elok. Bukan setakat aurat kita, aurat orang yang ada dalam gambar. Contoh kita ambil gambar kita, tapi background belakang tu ada orang pakai seluar pendek. Jadi aurat orang tu terdedah. Siapa yang dedahkan aurat orang tu? Kita yang ambil gambar kemudian kita buh kat Facebook pula, kita viralkan pula. Walaupun sebenarnya yang kita viralkan gambar kita, tapi sebab background belakang tu ada orang buka aurat, kita menanggung dosa sebab kita buka aurat dia. Dia buka aurat tu satu dosa, kemudian kita pula pergi iklan aurat dia. Jadi dosa. Nampak? Sebab tu ulama kata perkara yang haram diiklankan pun jadi haram. Sebab tu haram walaupun dia tak minum kasbek, tapi dia pakai baju I love kasbek. Tulis terang-terang I love kasbek. Dapat free. Entah ambil mana, orang bagi free je. Dia tak minum, kata tak pernah minum, setitik pun tak pernah minum, tapi dia pakai baju. Ulama jawab dah hukumnya haram sebab mengiklankan benda yang haram. Tu tak kira lah. Tak kira lah apa lagi lah, bukan sakat arak ke apa. I love Tok Sami. Haram tak? Tok Sami. Contoh. Tak boleh. Itu jadi dosa yang jariah, dosa yang kekal. Selagi mana benda tu tak hapus, lagi itulah habis. Sebab itulah kalau lah dah rasa tenat ke apa, sakit ke apa, cakap dengan kawan ke member, suruh tutuplah akaun Facebook. Takut dalam tu ada benda yang menyebabkan dosa kita tetap berjalan. Dan mana tahulah kena tahan positif COVID-19 ke, suruh tutup cepat-cepat akaun. Nak tahu kan? Sebab Facebook ni lah masalah besar sekarang ni. Sekarang ditambah pula dengan sepupu dia Instagram.
Instagram tu masalah kan tu, gambar bukan video lah, apalah macam-macam. Kalau tak ada keperluan tak payah. Itu je kita cakap. Tak ada keperluan yang penting, bukan dari sudut masalah agama ke apa, tak perlu ada pun tak apa. Tak payah. Tak payah nak ikut trend sangat. Kita bukan suruh ikut trend, kita suruh ikut agama. Agamalah trend kita. Tapi kalau ada kepentingan agama untuk sampaikan dakwah, tak apalah. Tapi tak ada apa-apa, tak payah. Baik. Atau anak yang soleh. Awaladin soleh yad'ulah. Atau anak yang soleh yang berdoa baginya. Tapi dengan syarat. Dia kata anak yang soleh, tapi syaratnya yang berdoa baginya. Anak soleh tapi tak doa, tak jadi juga anak. Anak yang soleh dan doakan untuknya. Siapa ni? Mak bapak dia. Sebab tu doa yang tak ada hijab, tak ada dinding, doa mak. Kemudian doa anak kepada mak ayahnya yang telah pergi. Sebab tu seafdal-afdal yang jadi imam solat jenazah anak sendirilah. Sebab apa? Sebab anak tu nak doa sekali. Anak doa, Allah ambil lah, malaikat hantar terus. Kan? Sebab anak doa. Kalau tu imam doa, bukanlah tak sampai, tapi mungkin lambat ke, tergantung ke apa ke, tak tahulah. Tapi main anak ni cepat terus. Berdasarkan hadis ni, doa anak yang soleh. Dan anak di sini dua. Satu anak kandung lah, anak sendiri. Yang kedua anak murid. Ada. Sebab kita pun, bapak kita pun dua. Satu bapak kandung, satu lagi bapak dari sudut pelajaran agama. Disebut ayah zahir dengan ayah batin. Bukan tok batin. Batin buat apa? Ayah zahir dengan ayah batin. Ayah zahir, ayah kandung kita. Kenapa disebut ayah zahir? Sebab ayah tu jaga zahiriah, jaga zahir kita. Apa zahir? Zahir tu makna luaran. Dia jaga luaran kita. Apa luaran kita? Makan minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Tu ayah kandung kita lah. Dia sediakan rumah, sediakan bilik, dia belikan baju hari raya, dia belikan makanan untuk kita makan. Itu dia jaga zahiriah kita. Kemudian yang kedua, dia ada ayah batiniah. Ayah batin. Ayah batin artinya yang jaga dalaman kita, makanan rohani kita. Mana makanan rohani? Ilmu agama, Quran kita tu. Siapa yang ajar Quran tu, kan, apa nak ajar sifat 20, kenal Tuhan, semua barang-barang dalam. Yang jaga dalaman kita, rohani kita, itu dipanggil ayah batin. Yang lebih terbaik kalau zahir dan batin ayahnya yang sama. Itulah ayah yang jaga luaran dia, itu juga ayah yang jaga dalaman dia. Kita cuba jadi ayah yang seperti itu. Kita belajar pondok ni, ngaji agama betul-betul. Kita bukan setakat jaga anak kita dari segi zahirnya, kita jaga anak kita dari segi batinnya. Maka kitalah ayah zahir dan ayah batin pada anak kita. Moga-moga jadi begitulah. Jadi anak yang doa, Allah angkat. Antaranya anak-anak kandung, dan ada juga ulama kata anak-anak murid. Lepas tu kita ingat lagi pesan Tok Guru Siddiq Noh. Pernah sekali satu hari tu Tok Guru dia tak tahu, dia sebab tiba-tiba. Dia tunduk kepala kat sini, dia tunduk kepala. Lepas tu dia kata, sok dosa ke kalau ana tak ada sok? Jangan lupa nama ana dalam tahlil dan doa kalian. Dia kata. Maknanya kalau kita buat tahlil, kita baca doa, jangan tinggalkan nama guru kita. Sebab dia kata tu je yang ana harap, tu je yang ana minta. Ana tak minta langsung duit kalian, dia kata. Sebab tu dia buka pondok, dia tak minta duit. Dia tak nak duit. Dia bukan nak duit, dia bukan nak apa. Dia bukan suruh kita belikan hadiah untuk dia, tak ada. Tapi yang cuma dia minta, tolong letak nama dia dalam doa-doa kita. Tu je yang dia harap. Sebab itu yang nak lepaskan dia di alam sana nanti. Tu. Gitu jugalah. Anak-anak yang soleh yang berdoa baginya. Dan sabda ia, tiada dengki melainkan pada dua perkara. Baik. Maksudnya boleh dengki pada dua ni. Lain tak boleh dengki, tapi dua ni boleh.
Apa dia boleh dengki? Padahal selalu kita dengar dengki ni tak boleh lah. Tapi ada boleh punya. Dua perkara, kata Syekh. Seorang laki-laki mengkurniakan dia oleh Allah Ta'ala akan hikmah. Makna hikmah ialah kebijaksanaan. Maknanya bijak, pandai. Maka menghukum ia. Dia gunakan bijaknya itu untuk menghukum atau mengeluarkan sesuatu fatwa, hukum ia dengan dia. Maknanya dia gunakan bijaknya untuk menolong agama Allah dan mengajarkan dia akan manusia. Okey, baik. Kata Syekh, semua benda kita tak boleh dengki, melainkan dua keadaan. Iaitu keadaan yang pertama, kita boleh dengki dengan orang bukan laki-laki lah, perempuan pun boleh, tapi maksudnya sini orang. Dengki pada orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan kebijaksanaan pada dia sehingga dia boleh jadi alim. Kemudian dengan kealiman dia tu, dia menghukumkan sesuatu. Ataupun maksudnya orang tanya dia macam mana ni, maknanya jadi syekh besar lah, jadi ulama. Dan dia mengajarkan dia akan manusia, dan dia boleh mengajar. Kita kena dengki. Kena dengki, bukan dengki pergi bunuh dia tak, tapi maknanya cemburu lah. Kalau dia boleh mengajar, takkan aku tak boleh? Tu kena ada sifat begitu, kena ada rasa begitu. Kalau dia boleh baca kitab, takkan aku tak boleh baca kitab? Kalau dia boleh faham, takkan aku tak boleh nak faham tak? Maka dengan sebab cemburu tu, kita akan berusaha lebih ni. Kita akan bersaing. Bersaing yang positif, bersaing yang dari sudut kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan seorang laki-laki yang mengkurniakan dia oleh Allah Ta'ala akan harta. Tadi Allah kurniakan ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua ni, Allah bagi dia harta, kita dengki dengan dia, cemburu dengan dia, dan mengerasi Allah Ta'ala akan dia atas membinasakan dia. Maksud mengerasi ni, Allah halang dia. Allah halang akan dia daripada harta tadi membinasakan dia. Dengan sebab harta, dia tak rosak. Kita patut rasa cemburu. Selalunya orang banyak duit ni rosak, tapi tengok Allah bagi kat dia harta banyak, tapi tak rosak. Kita cemburu. Maksud apa? Maksudnya kita digalakkan juga mencari harta, biar kaya, tapi jangan kaya tadi merosakkan kita. Bukan nak suruh Islam ni suruh miskin, tak ada. Bukan suruh Islam ni suruh jadi papa gedana dah. Suruh cari harta, lagi banyak duit lagi bagus, lagi kaya lagi bagus. Tapi bukan dengan cara meminta-minta. Ada pun orang nak beri, kita terima. Sebab tu kita tengok cara Tok Guru kita, dia tak meminta-minta sangat. Tapi dia bukalah peluang, siapa nak infak, siapa nak bayar zakat, siapa nak sedekah. Orang bagi kita terima, tapi kita tak meminta-minta. Tapi kita guna dengan cara usaha, ikhtiar kita. Dengan bela lembu, kambing, sebagainya, jual telur masin. Kita usaha untuk mendapat kekayaan. Dan kekayaan itu tidak membinasakan diri kita. Itu maksud dia. Membinasakan dia pada sebenar, maka ia menfakihkan, menifak, bukan, betul lah, memfakihkan, menafkahkan. Betul. Nasib. Dan maka ia menafkahkan. Itulah kalau memfakih tak kena. Maka ia menafkahkan daripada sepanjang-panjang malam dan siang. Ada harta, dalam harta tu tak rosakkan agama dia. Harta tu pula dia menafkahkan ataupun memberi hartanya siang dan malam. Maknanya selalu dia menderma. Bagai contoh, kan, kita sebagai pengetahuan kita bersamalah, sekolah kita ni banyak hasil daripada pemberian seorang yang bernama Ani Syawal. Biar kita budak sini, walaupun kita budak baru, tapi kita tahu supaya esok-esok kalau kita terjumpa dia, kita ucap terima kasih pada dia. Dia banyak tolong sekolah ni, bangunan, agaknya kat juta dah kot, mungkin habis bahagian dia, duit dia, bumbung dia bagi apa semua. Dia memang orang kaya. Tanah sawit dia berlambak-lambak.
Dia ada apa nama tu, penimbang tu saja pun lambat-lambat. Ada penimbang ni, kalau ada ladang sawit je ada orang kata tak power lagi, tapi kalau ada sampai ada penimbang maknanya hebat. Dia bukan sakat satu menimbang, banyak tu menimbang, berapa belah tak tahu lah. Tapi banyak, memang orang kaya, tapi kaya tak jejahkan agama dia. Dia elok, dia tawaduk, dia tak sombong. Okeylah, alhamdulillah. Tak ada belagak apa, tak ada. Dan bila tengok sekolah memerlukan apa-apa, dia akan bantu. Memang banyak dia bantu. Nama dia Ani Syawal. Dia ayah mertua kepada Ustaz Ramadan, kalau kenal. Tu. Jadi orang macam tu, ada harta patut kita cemburu dengan dia. Harta banyak, tapi tak jejah agama, malah kuat pula menderma. Dan maknanya daripada kisah ni nak ajar kita dua perkara. Iaitu yang pertama, usahakanlah diri kita duduk di dalam jalan ilmu. Makna dengan cuba mengaji untuk jadi ulama. Tapi andai kata sebab ulama ni kita nak, tapi ikut ketentuan Allah. Kalau Allah nak beri macam awal. Sebab tu awal tu hadis atas tu Syekh letak hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Nak bagi faham yang tu dulu. Maknanya ilmu tu kurniaan Allah. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Allah tak bagi, nak macam mana? Jadi kadang-kadang ada orang dia tak boleh nak follow pengajian. Sebab dari segi ilmu mungkin dia lemahlah sikit. Tapi ada satu lagi jalan, iaitu dengan jalan mencari harta dengan tujuan agama. Buat bisnes. Sebab tu pondok kita ni dua-dua dia. Pertama, kita belajar nadah kitab dengan Tok Guru, tulis untuk dapatkan ilmu. Yang kedua, khidmat. Khidmat tu jangan pandang ia semata-mata khidmat letih kita, tapi dalam khidmat ambil ilmu dalam khidmat. Apa ilmu dalam khidmat? Cara-cara nak ternak kambing, ternak lembu, macam mana nak urus. Itu ilmu tu. Ambil ilmu tu. So, kalau kita kat luar, kita tak boleh nak mengajar, mungkin kita bukan bahagian kita nak mengajar, tapi kita boleh menternak. Kita boleh buat bisnes. Dengan bisnes tadi kita jadi kaya. Kaya tadi kita tolong agama Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam parti kita, Parti Islam Malaysia PAS, dalam PAS ada golongan alim ulama dan ada juga golongan profesional yang walak pada ulama. Mereka hebat-hebat, teknokrat, PhD dalam bidang kedoktoran dan sebagainya. Macam Menteri Besar Terengganu, bukan bahagian agama dia, tapi dia bahagian bisnes dan sebagainya, tapi dia tolong kepandaian bisnesnya untuk agama. Maka pahalanya pun sama besar dengan pahala orang yang berjuang dari sudut ilmu. Cuma dari segi martabat, tinggi martabat ilmu lagi. Tapi pahala boleh bersaing dengan pahala orang berilmu. Dia begitu. Jadi janganlah kecil hati. Maknanya jangan kecil hati kalau kita tak boleh pi dalam bab ilmu, kita boleh pi dalam bab perjuangan ekonomi dan sebagainya untuk bantu perjuangan agama juga. Tak ada masalah. Jadi ikut pada diri kita masing-masing lah. Cuma jangan lari daripada kawanan agama tu sendiri. Kandang agama tu jangan lari. Duduk dalam kelompok dia juga. Sebab bidang ustaz ni luas. Jangan pandang hanya ustaz ni baca kitab. Bukan baca kitab je jadi ustaz. Boleh jadi ustaz dalam bidang yang lain. Bidang mutawif ustaz juga. Tapi mutawif tak baca kitab, dia bawa orang pergi umrah je, tapi ustaz juga. Jalan agama juga besar gak pahala pergi bawa orang pergi umrah, haji sebagainya, kan? Ataupun lagi ustaz ruqyah, ubat-ubat orang sakit saka sebagainya, tolong orang, besar pahala, kan? Menyebabkan orang tu jadi berubah, jadi elok, jadi baik, besar pahala. Kadang-kadang masukkan jin dalam Islam, dia tangkap jin tu, suruh jin tu masuk Islam. Bila jin tu masuk Islam, jin tu pula semayang apa semua, dapat kat dia pahala juga. Besar, banyak bahagian ustaz ni. Ustaz bekam, ada bekam. Geram sikit, cocok kuat sikit. Tapi nak cerita luah. Ilmu agama tu luah. Jangan kita jumut, jangan kita sempitkan. Jadi guru Quran sahaja boleh. Dia tak pandai nak baca kitab-kitab gini, tapi bahagian Quran dia alim. Jadi buka guru Quran. Anda tengok Ustaz Ramadan tu, dia bidang ilmu dia taranum dengan tajwid je, tapi dia boleh hidup, kuliah dia padat tiap-tiap hari.
Kuliah bukan kuliah mengajar macam kita tauhid fiqh tasawuf ni, kuliah dia kuliah taranum kan. Kuliah taranum dengan tajwid. Tapi sepah masjid panggil dia. Nah, boleh, tak ada masalah, pada bidang dia tu je. Kita mengaji macam-macam bidang ada. Takkan tak boleh nak hidup. Kan? Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, kambing ada, lembu ada. Macam-macam bidang ada. Nah, apa lagi masalah? Tinggal lagi kita nak kena kreatif otak tu biar nampak macam mana nak kembangkan diri kita sendiri. Jangan duduk dalam kesempitan. Macam tak ada apa dah, mampu aku. Mampu apa yang mampu. Itu cerita dia lah. Jadi malam dan siang berhenti situ. Dan dikehendaki dengan dengki di sini, nanti kita akan cerita, dia akan hurai sikit dengki tu. Apa yang dimaksudkan dengan dengki yang dibolehkan ni. Dia akan cerita sikit. Dan dikehendaki berhenti situ lah. Tapi tak habis lagi, kitab satu lagi. Kita sambung kitab Isra' Mi'raj kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan kisah Siti Maryam itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria dengan katanya dari mana buah kayu yang bukan musimnya. Maka jawab Siti Maryam padahal umurnya tengah 2 tahun dengan katanya, huwa min indillahi innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan kisah yang melepaskan Juraj tak kala dituduh orang, bukan, itu belum lagi. Ayat ni dulu. Siti Maryam. Balik pada kuliah siang tadi, tengah hari tadi. Kan ana ada cerita Siti Maryam bawah jagaan Nabi Zakaria. Jadi yang masuk bilik ni Nabi Zakaria, orang lelaki lain tak pernah masuk. Jadi kadang-kadang Nabi Zakaria pergi jenguk Siti Maryam dengan dia, bukan orang lain, anak menakan. Dia pergi tengok Siti Maryam ni dia kuat ibadat. Sebelah tempat dia ibadat tu ada makanan. Makanan yang dimaksudkan dalam ayat Quran ni iaitu buah-buahan. Jadi Nabi Zakaria tanya. Nabi Zakaria tanya, dari mana buah kayu yang bukan musimnya? Padahal bukan musim dia. Macam buah durian ada musim tak? Tiba-tiba bukan musim durian ada buah durian. Musangking tak tu? Contoh. Nampak? Jadi Nabi Zakaria tanya, mana datang buah kayu yang bukan musim ni? Waktu tu Siti Maryam kecil lagi. Umurnya tengah 2 tahun. Maksud tengah 2 tahun tu 2 tahun setengah lebih kurang. Makna nak ceritanya budak kecil. Mana kalau boleh cakap pun patut pelak lah. Tak pandai lagi nak petah cakap. Nanti ini buah cak jauh. Itulah lebih kurang. Tapi Siti Maryam tak cakap itu. Dia cakap dengan jelas. Dia kata, huwa min indillah hi innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kita dengar budak baca ayat Quran gitu, tak pengsan kita. Budak 2 tahun baca gitu, direct itu. Apa maksud dia? Huwa min indillah. Huwa dia tunjuk itu. Huwa tu dia tu buah. Min daripada indi sisi Allah. Dia ni yakni buah ni dari sisi Allah, kata dia. Innallah, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rezeki, may yasha, man siapa, yasha yang dikehendaki, man siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab, bi dengan ghairi bukan, hisab dengan kira-kira. Maksudnya kata Siti Maryam, ini buah ni adalah dari sisi Allah dan sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa-siapa yang Allah nak dengan tanpa berkira. Allah nak bagi banyak mana pun boleh, tak ada masalah. Tu maksud dia. Kecil lagi iman mantap dah. Kita besar panjang dah. Dia tanya ni buah apa? Akunya. Mana boleh ambil? Anak beli sendiri ya. Kadang-kadang dia perli kawan dia. Zaman anak belajar tu kawan-kawan suka perli. Kita ambil sikit air, kita minat, nak tengok kawan kita minat air kan, kita pun minta nak sikit air. Tak, memang aku beli untuk hang. Dia perli, tu maksudnya. Tapi jenis kawan tak reti faham bahasa perli. Terima kasih, dia pun bawa balik itu. Ada. Tu. Tapi nak cerita tengok ni. Siti Maryam. Dia nampak buah tu adalah rezeki daripada Allah. Memang Allah bagi pun. Tiba-tiba ada. Hebat.
Tu cerita dia. Nah, jadi ditambah yang kelima yang berkata-kata semasa kecil. Ingat balik, yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Ibrahim, yang kelima Siti Maryam. Nama dia Maryam. Siti tu bukan nama. Siti tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu artinya puan. Tapi tak apalah, kita menghormati, kita pun sebut Siti Maryam. Dan kisah yang keenam, kisah yang melepaskan Juraj tatkala dituduh orang akan berzina, dan anak ini ia empunyai anak. Maka bertanya Juraj itu akan kanak-kanak itu, maka sahut ia, aku anak si anu gembala kambing. Jadi ini kisah dulu-dulu, zaman dulu-dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Tapi zaman mana wallahu alam tak diketahui. Cuma disampaikan. Jadi ada satu zaman tu, ada seorang lelaki yang kuat beribadat kepada Allah, namanya Juraj. Kita jangan faham ibadat pada Allah ni zaman Nabi Muhammad je, zaman dulu-dulu pun ada dah. Islam lah, tapi waktu tu mungkin tak dipanggil Islam. Tapi samalah agamanya. Jadi Juraj ni kuat ibadat, kuat semayang, sehingga kan dia buat satu rumah ibadat untuk dia, macam surau lah, rumah ibadat kecil untuk dia nak beribadat. Sebab tu dari sinilah ulama ambil, kalau kat rumah kita biar ada satu sudut dipanggil sudut ibadat. Itu tempat kita buat ibadat, kita tahajud ke apa situ. Yang paling cantiknya, setengah pandangan kata, di sebelah tempat tidur kita. Sebelah tempat tidur tu kita buat khusus itu tempat ibadat. Kadang-kadang kalau rumah orang dulu-dulu, rumah jenis rumah yang jaga agama lah, rumah Tok Imam apa, kalau kita perasan, dia ada satu sudut dia buat ruang, macam ruang dipanggil ruang solat nama dia. Dia buat macam surau. Ada rumah orang tua-tua dulu, kita pergi singgah raya apa semua, dia buat macam satu bilik khas. Situ tempat semayang. Buat macam tu. Jadi Juraj ni dia buat satu tempat ibadat. Kemudiannya nak jadikan cerita, mak dia panggil dia, Juraj. Tapi dia ni jenis kuat ibadat. Jadi dia dalam hati dia tu berbelah, nak sahut panggilan mak aku ke atau aku nak teruskan semayang. Tapi semayang dia bukan semayang wajib, semayang sunat. Dia kata dah semayang lebih penting daripada mak aku, baik aku teruskan semayang. Dia tak nyaut. Mak dia panggil tak nyaut. Cerita ni berulang 3 kali. Mak dia panggil 3 kali tak nyaut juga. Dan sekali mak dia terasa hati. Mak dia pun kata sebelum dia meninggal dia akan kena fitnah dengan seorang perempuan. Mak dia sumpahlah, mak dia terasa hati. Jadi sehinggalah berlaku satu kisah di tengah-tengah ibadat, ada seorang perempuan pelacur, nampak Juraj ni ada tengah-tengah kuat ibadat ni. Jadi adalah orang yang jenis perangai tak senonoh kat kawasan kampung tu, dia cabarnya pelacur tu. Hang ni dengan kami ni memang hang boleh goda, sebab kami ni pun tak orang cakap apa, tak terjuru arah macam. Maknanya tak berapa betul lah. Nampak? Kami ni mudah lah nak goda kami. Tapi nu Juraj tu, aku cabar hang digoda ni. Dia tu dengar kata kuat iman tu. Memang takluk lah. Cantik macam hang pun takluk lah. Jadi pelacur ni terasa tercabar. Dah pelacur ni kata, setengah pandangan kata pelacur ni Bani Israel. Orang Bani Israel. Bukan Bani Melayu. Di Melayu nak mata sepek lagi, ni mata galak, mata nak biru, sebelah hijau dah biru, fakat nasional. Makna mata lawa lah, mata lawa, hidung tajam, dagu belekuk, telinga comel, telinga dapat elok, kita telinga buka miring astro. Ini lawa, maknanya lawa sungguh. Kalau ada muka lawa yang tu, badan tak payah cakap lah. Badan lawa putih, seksi pula apa semua, dia pergi goda Juraj. Juraj tengah semayang, dia duduk kat depan. Dia kata abang, nak buka. Juraj tak ada semayang, tak ada, dia tak layan. Lah kali sampai menari depan. Dia buat tak kisah. Tak tetap ibadat.
Kita belum sembahyang baru ambil uduk. Hilang dah dengan uduk-uduk. Tu kata Juraid dahsyat dia. Lah kali pelacur ni putus asa. Wah, ajar buat tak layan aku joget habis dah. Buat tak kisah. Tiba-tiba kebetulan tempat Juraid ibadat tu dekat dengan dia tu ada orang gembala kambing. Orang tu tengah jaga kambing. Jadi dia pun dah kawan ni, minta maaf cakap lah, kawan ni dah tak tahan juga. Perempuan ni lah pelacur ni. Dia pun tengok, jadilah ngembala kambing pun jadilah. Dia pun pergi goda pengembala kambing. Pengembala kambing tu pun apa lagi? Bantai Bantai jadi cerita jadi anak. Allah buat jadi anak. Anak. Jadi anak sehinggalah anak perempuan tu mengandung, Juraid apa semua. Jadi bila perempuan ni mengandung, dia tanya, siapa yang buat kamu mengandung ni? Maka perempuan ni dia tuduh Juraid. Dia kata Juraid yang buat. Akhirnya Juraid ditangkap sehingga kan tempat rumah ibadat Juraid tu dirobohkan depa. Mereka robohkan, hancur. Juraid sedih. Lepas tu ditangkap, Juraid kata tunggulah budak kecil ni lahir, bayi ni lahir. Tak apalah, ditunggu sampai akhirnya baby ni lahir. Bila baby ni lahir, baru keluar perut mak dia, Juraid tanya, siapa yang menyebabkan kamu lahir? Aku atau orang lain? Maka budak ni pun jawab, aku anak si anu gembala kambing. Juraid tak gembala kambing. Jadi bukan Juraid lah. Maka dengan kisah ni Juraid terlepas. Maka mereka pun rasa bersalah dengan Juraid. Maka mereka bina balik bangunan Juraid tu. Mereka kata dia pun nak bina dengan emas. Juraid kata tak payah dengan emas, memadai macam asalnya pakai tanah aja. Jadi pakai tanah saja pun tak apa dah. Nak menunjukkan sekali lagi, Juraid tidak memandang kepada kemewahan dunia, semata-mata taatnya pada perintah Allah. Lagi ceritanya, antara yang teladan kita kena ambil, doa seorang ibu sangat mustajab. Jadi bila bertembung berkenaan dengan solat sunat, kita kena batalkan walaupun sudah innaka hamidun majid. Faham? Innaka hamidun majid dah tahiyat akhir dah. Innaka hamidun majid. Saya mak panggil contoh. Hik kena. Tak kata sikit pergi salam je tu. Salam ke mak? Salam ke mak? Jawab mak je. Jawab segera. Ini bukan innaka hamidun majid, baru doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Saya kabira walhamdulillahi katsira. Jangan gitu. Sebab ia ibadat sunat, contoh ni. Ibadat sunat melainkan fardu. Kalau ibadat fardu tak boleh batal, melainkan dua yang memanggil, kata Rasulullah. Dua ni panggil kena batal. Siapa dia? Nabi panggil kena batal. Sebab pernah berlaku di zaman sahabat, seorang sahabat tengah semayang, Nabi panggil, dia tak nyaut. Habis semayang baru dia berlari ke Nabi, ya Rasulullah, engkau panggil aku ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, aku panggil dari tadi. Kamu buat apa? Kata dia, aku semayang. Kata Nabi lain kali, walaupun kamu sedang semayang, bila aku panggil, wajib kamu batalkan dan terus sahut. Melainkan selain daripada aku tak wajib batal. Tapi kalau aku panggil, wajib batal, kata Nabi. Jadi teladan, ulama kata kalau semayang fardu tak boleh batal, melainkan Nabi panggil. Tapi sekarang mana dia Nabi panggil? Yang kedua, siapa panggil? Allah panggil. Allah panggil memang batal lah. Apa makna Allah panggil? Mati. Mati habis lah. Tu. Tapi dalam hadis sebut memang gitu. Nabi dan Allah panggil. Kan? Selain itu tak boleh. Tertinggal kunci motor tak boleh batal. Melainkan belum sempurna takbiratul ihram dia, baru Allah, mana kunci motor? Itu boleh lagi kata setengah ulama. Tapi kalau dah Allahu akbar babar, setan kata multak mana kunci motor? Tak boleh batal. Kena semayang sebab fardu. Kalau semayang sunat, ya boleh batal. Fardu tak boleh. Jadi kalau semayang sunat kena mak kita panggil kena sahut. Tapi kalau semayang fardu, mak kita panggil, ada gak cara untuk memberitahu bahawa kepada mak kita tu yang kita tengah semayang dengan zikir subhanallah. Ada sebut subhanallah, mak dia pula
Orang panggil dia zikir pula. Macam mak tak ngaji. Mak kena ngaji gak lah mak pun. Jadi bila anak ni sebut subhanallah, oh faham anakku semayang. Tak apalah. Tapi kalau semayang sunat batal terus. Bukan dengan subhanallah. Jadi itu juraj. Itu satu. Ingat kata-kata mak ni walaupun dia cakap saja jadi doa. Allah ambil terus. Lepas tu jangan kita melukai hati mak ayah kita sehingga mak ayah kita cakap sesuatu yang mengguris hati dia sehingga dia kata satu-satu bentuk sumpahan. Lepas tu mak ayah pun kalau marah janganlah keluar perkataan yang tak elok. Sebab tu kalau kita tengok orang tua-tua zaman dulu, kalau marah anak dia sebut benda, la ilaha illallah, budak ni dia zikir, dia sebut la ilaha illallah. Ataupun dia kata bertuah punya budak, dia kata bertuah. Ataupun dia kata bahlul. Tapi bahlul tu bukan sumpah jadi jahat. Bahlul tu nama wali. Moga-moga jadi macam bahlul, jadi wali. Ini zaman sekarang bodoh punya anak, kenapa kecil-kecil tak mampu. Itu jangan. Mak cakap anak bodoh, memang bodoh sungguh. Walaupun tuition 8 tempat tuition. Cikgu siap tidur sebelah. Cikgu macam mana belajar pun bila mak kata bodoh, memang SPM E semua. Memang tak boleh pergi, bodoh terus. Sebab tu mak ayah dia kena cakap anak. Kalau anak dia tak pandai pun kena kata pandai. Tengok result tu E semua. Pandainya anak mak E. Mujur tak Z kata dia. Doakan juga, maknanya doakan juga. Moga-moga dengan doa tadi dapat berkat, jadi elok dia. Kalau tak pandai dalam bidang ilmu pun dia pandai bab lain, jadi gak orang, jadi gak manusia, kan? Itu dia. Jadi itulah kemudian taatnya Juraij, ambil iktibar. Orang yang taat walau difitnah, Allah lah pembelanya. Tak perlu takut macam Juraij. Nak takut apa? Dia berada di jalan yang betul. Walaupun dah ditangkap, suraunya dirobohkan, itu ujian Allah atas dia. Tapi dia tidak mengerjakan benda yang salah, tak perlu takut. Akhirnya Allah lah yang membelakan. Allah buat, budak boleh bercakap. Tak mustahil kalau zaman hari ni Allah nak buat begitu juga, kan? Tapi takut kita masalah. Bila budak tu lahir, tanya siapa yang buat? Memang hang. Memang dia sungguh. Tak boleh pakai itu. Ingatkan bagus ngaji pondok. Rupanya tu cerita dia. Dan kisah syahid Yusuf. Cerita Nabi Yusuf lah. Panjang cerita Nabi Yusuf ni. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin, hingga akhir ayat. Artinya dan jika kana ada qamisu baju hunya, dan jika ada pada bajunya qudda koyaklah, tercarik, min daripada duburin. Mana duburin? Dubur bukan bonggong itu bahasa sains. Dubur sebenarnya makna belakang, di belakangnya. Fakadzabat, maka kadzabat, berdustalah engkau. Wa huwa, engkau di sini maknanya itulah orang yang tuduh Nabi Yusuf tu. Dalam riwayat kata Zulaikha lah yang kata begitu. Wahwa, dan dia, mina daripada dia ni Nabi Yusuf, dia daripada as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang yang cakap benar. Itu ceritanya semua maklum dah. Cerita pasal sukanya orang jagaan dia. Sebenarnya Nabi Yusuf ni dia jumpa kat telaga, diselamatkan apa semua, duduk dengan seorang pembesar, tapi bukan raja, dia macam gubernur, macam menteri lah, wazir. Waktu tu orang hebat, jadi jaga bawah jagaan. Nabi Yusuf ni dari kecil lawa sampai ke besar. Jadi perempuan yang jaga dia tu patut pangkat mak lah yang jaga dia. Tapi Zulaikha tu lah. Tapi dia jadi tertarik sebab ketampanan yang terlampau lawa. Akhirnya dijadikan kisah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia nak goda lah Nabi Yusuf dekat dalam bilik Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf tolak. Nabi Yusuf lari untuk selamatkan iman dia.
Nak cerita gini. Satu, Nabi pun lari daripada maksiat. Takkan kita boleh steady depan maksiat? Maksudnya gitu. Maknanya selamatkan diri. Jangan buat relax. Saya okey Ustaz. Dia bogey pan saya tak ada masalah. Tak payah. Belum bogey lagi habis dah. Baru buka nikab. Kalang kabut dah. Tak payah nak action dah. Nabi cuba selamatkan diri daripada maksiat. Bukan maksudnya, tapi ulama kata bersangka baik, jangan kata iman Nabi Yusuf pun tak kuat. Bukan begitu, tapi nak ajar pada kita selamatkan diri daripada benda-benda yang tak elok. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina, dan jangan kamu dekat dengan zina. Bila zina ni kena jauh, sebab dia magnet yang sangat kuat. Jangan buat main. Dia benda bahaya. Main dengan perempuan ni bahaya. Perempuan ni nak puluhan setan ada pada dia. Bukan dia tu setan, tapi setan duduk pada dia, duduk kat ponggong dia, duduk kat dada dia, duduk kat kepala dia. Kita bila tengok perempuan, mesti mata kita nak tengok benda yang bukan-bukan. Betul tak? Tak payah buat warak mesti ada nak scan lah, nak apalah, macam-macam hal lah. Sebab tu seboleh-bolehnya tundukkan pandangan. Dan sebab tu orang perempuan juga jaga jangan tabaruj, menunjukkan kecantikan. Kadang-kadang itulah dia masalah pun. Dah bernikah, bertudung semua elok dah, tetapi jangan sampai bernikah pun tabaruj juga. Nikahnya berlebih-lebihan sehingga nak nampak ayu, nak nampak lawa, nak nampak biasa sudah. Jangan terlampau lawa sehingga tertarik pandangan orang-orang lelaki. Minyak wangi kan, sampai menjeling lelaki tengok. Orang lelaki pula jeling juga sebab masam. Usuknya apa dia jeling juga, musuh teruk lelaki. Lelaki biar pakai minyak wangi banyak-banyak, perempuan pakai minyak wangi kadar tak nak busuk tu saja. Tu dia. Jadi Nabi Yusuf cuba selamatkan diri, ditarik oleh Zulaikha sehingga terkoyak bahagian jubahnya, bahagian baju belakang dia terkoyak. Maka ayat ni pun turun lah. Kalau sekiranya dikoyak daripada belakang, maka Zulaikha lah yang berdusta. Adapun Nabi Yusuf berkata benar. Habis apa kaitan dengan cerita budak kecil ni? Dalam istana tu, dalam mahligai tu, kebetulan ada pekerja gundik kat situ, dia ada baby. Ada budak kecil. Jadi bila berlaku ni, masa Nabi Yusuf nak selamatkan diri, dan dia punya suami Zulaikha ni masuk, nama apa tak ingat. Dia masuk, buka pintu, jeng nampak habis. Akhirnya masa itulah Zulaikha kata dia nak cuba rogol saya, sedangkan baju koyak belah belakang. Akhirnya Nabi Yusuf nak dihukum. Tiba-tiba sebelum nak dihukum tu jalan ada gundik dia, pelayan istana tu tengah pegang baby. Dan masa lalu pada baby tu cakap, ni ayat ni turun. Baby tu cakap kalau koyaknya belah belakang, maka berdustalah Zulaikha, benarlah Nabi Yusuf. Ayat ni datang. Jadi yang cakap ni budak kecil. Tu cerita dia. Budak kecil tu nama apa? Tak diketahui akan namanya. Cuma diriwayatkan saja kisahnya. Boleh? Jadi dah tambah yang ke berapa dah ni? 6 7. 7. Ingat balik daripada awal. Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Siti Maryam, Nabi Juraij, bukan Nabi, kisah Juraij, kemudian kisah Nabi Yusuf. 7. Bukan Nabi Yusuf yang bercakap masa kecil, budak kecil, ada seorang budak kecil, bukan Nabi Yusuf. Jadi dia kata Nabi Yusuf pun dari baby dia cakap. Dah salah cerita hang ni. Cakap lain, dia cerita lain. Tu salah agak ni. Kisah confident tu cerita. Boleh lagi sikit lagi. Kemudian Tiflu Ukhdud. Tiflu Ukhdud. Kenapa tak cukup 10? Cukup 10. Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Siti Maryam, Juraij, Nabi Yusuf. 7. Lepas tu Tiflu Ukhdud 8. Masyitas. Satu lagi Mubarak belum lagi. Ada 10 semua.
Dan kisah Tiflu Ukhdud itu adalah seorang raja yang zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya kufur ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil umurnya 7 bulan. Padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Maka berkata anak itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut. Maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Okey, baik. Cerita dia panjang, tapi kita ringkas-ringkaskan. Tiflu Ukhdud, Tiflu maknanya budak. Bahasa Arab. Maknanya budak. Ukhdud artinya lubang. Tiflu Ukhdud, budak lubang. Boleh buat filem. Budak lubang. 2020. Betul. Filem bukan-bukan. Buat filem macam ni jadi sejarah, ingatan pada kita nak. Tiflu Ukhdud ni ceritanya begini. Di zaman dulu ni pun zamannya tidak dipastikan. Ada yang kata zaman Nabi Musa, ada yang kata begitu, wallahu alam. Nah, jadi ada raja Firaun yang sangat zalim, jahat dan mengamalkan syirik. Dan penasihat dia tukang sihir. Penasihat raja-raja zaman dulu ni tukang sihir. Penasihat dia bukan agama, bukan ulama penasihat, tukang sihir jadi penasihat. Jadi tukang sihir dia ni, penasihat dia ni nak mati dah sebab dah tua. Tukang sihir ni keturunan dulu daripada tok dia jadi raja lagi. Memang dialah penasihat diraja daripada dulu. Jadi kawan ni dah tua dah, lama dah berkhidmat dengan raja lama dah, tua dah, nak mati dah. Jadi dia pun mengadu pada raja, dia kata aku dah tua dan aku pun dah tak larat. Apa kata ginilah, aku turunkan ilmu aku ni pada orang lain. Cumanya ada permintaanku, mestilah orang yang nak diperturunkan ilmu ni orang yang cerdik pandai. Jadi raja ni dia bodoh tak erti apa. Dia pun kata, habis nak buat macam mana? Penasihat dia pun bagi cadangan. Dia kata kita buat kontes ataupun buat pertandingan. Semua kanak-kanak dalam kampung ni, siapa yang kita uji dia soalan-soalan, siapa yang boleh jawab paling tinggi markah, dialah budak yang paling cerdik dalam kawasan negeri ni. Maka kita ambil dia sebagai anak murid saya akan turunkan ilmu sihir ni pada dia, dan dialah penyambung menjadi tukang ahli sihir di raja lepas ni. Raja pun setuju. Akhirnya buat pertandingan, buat betul apa semua, beratus budak lah kot masuk dalam tu bertanding. Akhirnya menang seorang ni, budak ni. Nama apa tak disebut juga nama dia. Ada nama dia tapi tak ingat nama apa dah. Nah, budak ni menang. Dia paling cerdik, memang bijak sungguh. Belum tanya jawab dah, bijak. Nah, itu aku tambah lah. Nah, tapi maknanya memang bijak sungguh lah budak ni, pandai. Akhirnya dibawa ke istana. Tapi budak ni rumah dia orang biasa, dia rakyat biasa. Dibawa pergi istana. Di istana belajar dengan tukang sihir di istana. Belajar. Tak apalah, dia ambil ilmu tu. Bila benda ni berterusan berhari-hari lah gitu, pergi balik belajar. Sekali tu berdekatan dengan rumah istana tu ada satu rumah. Rumah ni dia dalam kitab sirah dia kata pendeta. Pendeta ni maksudnya ulama zaman dululah. Maknanya seorang wali Allah, ulama hebat tapi duduk berdekatan dengan istana. Jadi bila budak ni pergi, dia tengok budak tu pergi istana. Petang dia tengok budak tu balik. Lama-lama dia tegur, budak, nak tanyalah, kamu duk pergi balik istana, aku duk tengok ni, pagi pergi istana, petang balik daripada istana, kamu buat apa? Dia tanya. Budak ni pun ceritalah, saya belajar dengan tukang sihir tu. Ilmu apa? Dia tanya. Ilmu sihir tukang tu lah, supaya aku jadi pengganti dia nanti. Kemudian kata syekh ni, nak tak aku ajar pada kamu ilmu yang lagi hebat daripada tukang sihir tu punya ilmu. Ilmu ni lagi power. Budak ni dia jenis gemar mengaji, sebab tu budak ni paling pandai. Jadi bila dengar ilmu lagi hebat, lagi dia sonok. Dia kata nak, lagi suka. Jadi dia kata begini, setiap kali kamu nak pergi mengaji, kamu singgah rumah aku dulu. Belajar dengan aku dulu. Lepas tu baru pergi istana. Lepas tu baru balik. Lepas tu tak apalah, jadi begitu dia buat. Akhirnya budak ni jadi sonok sedap. Dia kata tak puas lah mengaji sekali je sehari, boleh tak kita tambah kelas kita? Kali syekh ni kata boleh. Dia pun ajar 2 kali sehari. Macam mana? Masa pergi sekali, singgah rumah syekh ni dulu, baru pergi istana. Balik pada istana, singgah pula rumah syekh ni, baru balik rumah. Jadi 2 kali dia mengaji.
Berterusan lah benda gini sehingga kan ahli sihir ni marah sebab dia datang lambat. Sebab dia minat sangat belajar dengan syekh ni, jadi kelas syekh ni jadi panjang, jadi lama. Bila lama pergi kat istana lambat sampai. Jadi tukang sihir tanya, marah, kamu sampai dia kena rotan sebab datang lambat. Bila dia balik rumah pula, dia kena rotan dengan mak dia sebab balik lambat. Sampai lewat malam balik kena rotan pula. Akhirnya dia mengadu kat guru dia syekh tu. Dia kata, saya minat nak belajar ni, tapi pergi istana kena rotan dengan tukang sihir sebab lambat sampai. Balik rumah kena rotan dengan mak sebab balik lambat. Sebab syekh dia kata jangan cerita kat siapa-siapa. Jadi dia tak ceritalah, dia simpan rahsia tu. Jadi syekh dia ajar. Syekh dia kata gini, kalau mu sampai lambat kat istana, cakap mak mu bagi kerja banyak kat rumah. Kena angkat air lah, apalah, mop lantai lah, apa macam-macam lah. Jadi kerja banyak. Jadi takkan tukang sihir nak marah, makmu yang suruh. Dah tu mak marah pula balik lambat. Mu cakap pula tukang sihir bagi assignment banyak. Bagi kerja sekolah banyak, nak kena tulis ni tulis tu. Jadi itu yang lambat tu. Baik. Ini yang kata ulama tipu sunat. Boleh tipu untuk kebaikan. Nak kebaikan agama lah. Bukan nak lepas diri, nak lepaskan bahagian agama. Jadi bila sampai dia kata gitu dekat tukang sihir, tak apalah kalau mak mu bagi kerja nak buat macam mana, biarlah. Begitu juga mak dia pun tak jadilah marah tukang sihir. Sebab mak dia banggalah anak dia terpilih jadi ni kerja istana kan. Jadi belajar lama sikit tak apalah. Padahal sebenarnya yang lama tu belajar dengan syekh. Akhirnya berlarutan benda ni sehinggalah terjadi sebuah kisah di mana di negeri tu didatangi binatang buas. Ana rujuk banyak kitab sirah macam-macam lah. Ada yang kata gajah mengamuk kat dalam kampung. Ada yang kata singa ataupun rimau. Tapi rimau zaman dulu besar. Ada yang kata begitu. Jadi mengamuk kat tengah kampung, orang kampung jadi takut. Jadi budak ni dia guna ilmu yang dia belajar dengan syekh dia. Dia ambil batu, dia sebut dengan nama Tuhan yang mencipta batu ni dan yang mencipta makhluk ni, maka aku baling, matilah engkau. Dia pun baling-baling, mati binatang buah tu. Bila mati, orang semua terkejut lah. Orang semua takut dengan binatang buah ni. Macam mana nak lawan? Panglima pun tak boleh lawan. Tiba-tiba dengan budak seorang, cik baling dengan batu, mati. Akhirnya kisah ni sampailah jadi viral. Ditambah pula budak ni dia boleh merawat orang. Orang sakit dia boleh bagi sihat. Sampai orang buta boleh celik. Orang bisu boleh bercakap. Dia budak ni pergi rawat. Pakai ilmu syekh ni ajar. Lepas tu ada seorang lagi penasihat Firaun ni, penasihat raja ni, mata dia buta. Ada setengah pandangan pula kata memang kebanyakan penasihat raja zaman dulu, Firaun punya penasihat memang kadang-kadang sengaja dibutakan. Sebab konon-kononnya muka raja ni mulia sangat sampai tak boleh nak tengok. Ada yang pendapat kata begitu. Jadi kebetulan penasihat ni buta mata dia. Bila dengar budak kecil ni boleh rawat buta, dia pergi jumpa budak ni. Dengar kata kamu punya ilmu ni sangat hebat dah. Nak mengalahkan gurumu sehingga kamu boleh ubat orang buta. Boleh tak rawat mata aku buta? Kata budak ni, bukan aku yang nyembuhkan buta. Yang nyembuhkan buta ni namanya Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kata. Kalau kamu nak sembuh, kamu kena yakin bahawa Allah lah Tuhan kamu. Kamu kena beriman dengan dia. Kata budak ni. Jadi kawan ni memang mata nak celik, dia pun kata okey, saya terima, saya ikut agama kamu, bertuhankan Allah. Padahal orang zaman tu bertuhankan Firaun ni lah. Tapi dia tak. Sebab nak ikut budak ni, nak sembuh mata. Akhirnya takdir Allah, mata penasihat raja ni memang celik. Dah tak buta dah. Jadi bila dia pergi jumpa Firaun perasan tengok, celik dah hang, kata. Macam mana hang boleh celik? Dulu hang buta kan? Jadi kawan ni pun pergi cerita, dia kata budak tu buat. Budak tu yang sembuhkan dia gini-gini. Sebab takut kena ugut dengan Firaun, dia bocor rahsia lah. Dia kata budak tu buat. Budak tu pun pergilah menghadap raja. Menghadap raja. Raja pun tanya. Mula-mula budak ni tak nak cerita. Macam mana kamu boleh sembuhkan gini. Mula-mula
raja ni banggalah dengan tukang sihir dia yang lama sebab ilmu tu hebat. Tukang sihir tu kata aku tak boleh buat takat sampai tahap macam tu. Ni bukan ilmu aku ni. Maknanya budak ni ada dia belajar dengan siapa ni, ilmu lagi power ni. Jadi di torture budak ni. Tok guru dia, syekh tu dah pesan, apa-apa pun jadi jangan sampai kantoi. Tutup rahsia ni antara kita berdua je. Tapi budak bila kena ugut, kadang-kadang dia takutlah juga. Akhirnya dia pergi bocor rahsia. Dia kata ada rumah belah istana tu sebelah ada seorang tok guru tua. Dia lah ajar aku ilmu ni. Dia suruh aku baca ayat-ayat ni, batu baling batu sampai binatang buah mati, baca ayat-ayat ni boleh sembuh penyakit gini. Kantai. Pengawal pun pergi tangkap. Sampai syekh kata, "Macam mana kantai?" Aduh budak ni habislah aku, dia kata. Syekh tu tak apalah. Akhirnya dibelah. Dalam riwayat kata dibelah dengan gergaji syekh tu. Terbelah dua. Dengan penasihat tumbuh sama kena. Terbelah dua. Mata celik terbelah terus. Terbelah dua. Mati dua-dua tu. Lepas tu mula-mula Firaun ni nak bunuh budak ni. Tapi ahli sihir ni nasihat pula, takkan kita nak bunuh dia. Ilmu dia power ni. Lagi power dia aku. Boleh rawat orang sihat apa semua. Orang sakit dia boleh rawat apa semua. Jadi sayang kalau kita bunuh dia begitu je. Tapi masalahnya dia dah tak sembah aku, dia sembah Tuhan nama Allah. Betul. Kita ugut dia, suruh dia sembah hang balik. Jadi diugut budak ni. Kalau hang kena sembah aku balik. Kalau hang tak sembah aku bunuh hang. Dia kata aku tak akan sembah hang. Sebab Tuhan aku ialah Allah. Akhirnya dia nak ugut budak ni, dia pergi bawa budak ni kat tengah laut. Tentera beratus-ratus pergi bawa budak ni. Semata-mata nak ugut budak ni, nak campak ke laut. Dia Firaun ni pesan kat tentera dia, bawa sampai tengah laut, ugut. Nak campak ke laut. Kalau budak ni tiba-tiba dia kata baik-baik aku sembah Firaun, bawa balik dia. Tapi kalau dia kekal juga tak nak sembah Firaun, dia nak sembah Allah juga, campak dia dalam laut. Tentera dia pun kata baik, bawalah budak ni sampai tengah laut. Sampai tengah laut, dia ugutlah budak ni. Budak tu kata aku sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Allah. Jadi nak campak budak ni. Bila nak campak, tiba-tiba Allah buat laut bergelora. Bila laut bergelora, habis semua kapal karam. Budak ni seorang je yang selamat, yang lain semua mati. Batu dah lah selamat. Kalau kita jadi budak ni, kita lari dah. Budak ni datang balik istana dengan tangan kena ikat. Datang seorang-seorang ni. Kira orang tanya, mana pergi tentera aku? Mati lah semua, dia kata. Macam mana hang? Aku selamat. Siapa selamatkan? Allah, Tuhan aku. Lagilah Firaun ni sakit hati. Kemudian dipanggil tentera yang lain pula, bawa pergi atas bukit. Diugut benda yang sama. Kalau budak ni tak nak beriman, tak nak kembali pada Firaun juga, campak di atas bukit tu. Jadi benda yang sama berulang. Budak tu kata takkan aku sembah selain daripada Allah. Bila nak campak budak ni, Allah buat bukit tu bergegar. Bila bergegar, habis jatuh semua tentera dia. Budak ni seorang je selamat. Bila selamat, dia balik istana. Mana tentera aku? Mati semua. Jatuh bukit. Hang tak jatuh? Tak jatuh. Allah selamatkan aku. Lain kali Firaun pun pening balik. Tanya habis penasihat dia, macam mana kita nak bunuh budak ni? Tentera dah banyak mati dah ni. Rugi dah banyak dah ni. Macam mana nak buat? Lain kali budak tu yang bagi cadangan. Macam inilah. Kalau hang nak bunuh aku, boleh. Caranya hang kena ikut cakap aku. Akhirnya Allah buat tengok. Seorang raja ikut cakap budak. Kerana agama, kerana Islam yang hebat. Akhirnya Firaun kata, yelah aku ikut cakap hang, asal hang mati sudah. Macam mana nak bunuh hang? Jadi budak ni kata gini, ikat aku dekat pokok, kemudian kamu panggil tentera kamu yang paling pandai memanah, supaya dia panah aku dengan tepat. Tapi dengan syarat, masa dia nak panah tu, dia kena sebut ayat ni. Aku panah budak ni dengan nama Allah, Tuhan sekalian alam, baru aku akan mati. Kata budak ni. Jadi Firaun ni nak sangat budak ni mati. Dia kata okey, aku ikut aku buat. Tapi dengan syarat budak ni kata mesti di khalayak ramai. Panggil habis rakyat-rakyat semua kena datang. Boleh? Janji budak ni mati, kata Firaun. Tak apalah, diikat budak ni kat pokok, panggil panah, rakyat semua datang keliling tengok, kemudian disebut, aku panah budak ni dengan nama Allah, Tuhan sekalian alam. Dilepaskan panah, kena dada, darah pun keluar, akhirnya budak tu mati.
Bersoraklah Firaun. Ye, mati dah budak ni, mati dah. Dia kata. Tetapi rupa-rupanya dengan pengorbanan seorang budak ni, seluruh rakyat negeri tu, ada riwayat kata Mesir, seluruh rakyat negeri tu beriman pada Allah. Nah, kami beriman dengan Tuhan budak ni yang bernama Allah, kerana Allah lah yang mematikan dia, bukan engkau Firaun. Kerana Firaun, engkau bukan Tuhan. Akhirnya semua sembah Allah. Bila semua sembah Allah, dari tadi joget dah Firaun, nak terduduk balik dia. Kata kau hajar sungguh. Nak ingatkan mati budak ni selesai dah, rupanya lagi teruk lagi. Nah, habis dah, tak ada seorang pun nak sembah aku. Lah kali dikoreknya, dia buat macam longkang besar. Sepanjang-panjang jalan di negeri Mesir tu, dia buat jalan sepanjang-panjang jalan, dia buat longkang kanan kiri. Ni macam jalan raya, kanan tu buat longkang, kiri pun buat longkang. Kemudian disimbah minyak kat dalam longkang tu, dinyalakan api menyala-nyala, dan semua rakyat disuruh berbaris kat tepi. Kemudian dikerah tenteranya, siapa yang tak nak menyembah Firaun, tendang dia masuk dalam api tu. Kemudian balik kepada kitab kita ni, sampailah ada satu orang perempuan, dia tengah pegang seorang bayi, anak dia, bayi yang masih kecil. Nah, bila ditanya pada dia nak sembah Firaun atau sembah Allah, maka mak budak ni takut-takut. Kalau cakap sembah Allah, dia mati tak apa, tapi dia sian anak dia kecil lagi. Jadi hatinya mula-mula nak cakap sembah Firaun, tiba-tiba Allah buat baby ni bercakap. Dia kata apa? Hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Jadi mak dia pun dengan bila tengok anak dia cakap gitu, dengan semangat, mak dia kata, aku tetap menyembah Allah. Akhirnya diterajang masuk dalam api, mati. Itulah cerita Tiflu Ukhdud. Faham? Ada dalam surah Al-Buruj kalau tak silap. Itu asal kisah dia, sejarah dia. Itu kena kata buat filem bagus. Menjadi teladan kepada umat, kan? Dan kemudian kisah anak Masyitah itu telah terdahulu sebutnya, kita dah cerita dah. Yang ke-9 Masyitah, cerita pasal yang sisir rambut tu. Kemudian yang ke-10 dan kisah Mubarak Al-Yamamah. Mubarak itu iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi SAW dengan satu anaknya yang kecil. Ada seorang perempuan, dia datang jumpa Nabi, dia bawa baby, budak kecil. Maka mengambil Nabi ia akan anaknya, didudukkan pada ribanya. Nabi pun ambil budak kecil tu letak atas riba. Maka bersabda Nabi SAW dengan sabdanya, hai gulam. Gulam tu budak. Hei budak. Nabi tanya, man ana, siapa aku ini? Maka dengan serta-merta budak kecil tu bercakap. Maka sembah gulam. Sembah ni maknanya bercakap. Ini bahasa lama, bukan sembah maknanya tunduk tu. Sembah ni maknanya bercakap. Maka bercakaplah gulam itu, budak itu, dengan katanya, engkaulah Rasulullah, anta Rasulullah, engkaulah Rasulullah yang sebenarnya. Baby bercakap. Ini baby yang ke-10 bercakap. Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau. Panjanglah tu dia cakap. Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Maka Nabi pun menamakan anak itu dengan nama Mubarak Yamamah. Nama dia tu, Mubarak Yamamah. Lepas tu anak ni jadi Ibnu Mubarak. Dan Mubarak ni bila dia besar, dia kerja dalam satu kebun buah delima. Jadi satu hari tuan dia minta kat dia buah delima yang manis. Jadi dia pun ambil petik dalam kebun, dia bawa jumpa tuan dia. Tuan dia pun rasa tak manis. Tuan dia kata, aku kata dah kan yang manis, pergi balik ambil. Dia pun masuk lagi. Sampai 3 kali berturut-turut benda yang sama juga berlaku. Akhirnya tuan dia marah. Hang ni kerja dengan aku kat 10 tahun dah. Setengah dia kata 20 tahun. Kat 20 tahun dah kerja dengan aku, takkan hang tak tahu mana buah yang manis, mana yang tak manis? Dia kata, saya tak tahu, wahai tuan. Takkan kamu tak pernah rasa? Saya tak pernah rasa. Bohong lah, 20 tahun tak pernah rasa? Tak pernah rasa. Dia kata, tak payah kata, yang di pokok, yang di tanah jatuh pun saya tak pernah rasa. Jadi saya tak tahu mana pokok yang manis, mana pokok yang tak manis. Akhirnya tuan dia tertunduk. Tuan dia tengok
pekerja ni seorang yang jujur. Akhirnya tuan dia kata, nak tak aku kahwinkan akan dikau dengan anakku. Nah, kata Mubarak jawab, orang Yahudi dia mencari orang yang kaya untuk menjadi anak menantu. Orang Nasrani dia mencari mengikut keturunan, untuk dikahwinkan. Adapun orang Islam dia mencari yang bertakwa kepada Allah. Dia tak kata nak, kalau kita gopoh nah gitu. Nampak? Tapi dia bagi hint. Dia kata orang kafir ikut harta, ikut keturunan. Adapun orang Islam ikut agamanya, ikut takwanya pada Allah. Jadi kata tuan dia, tak apa, tuan dia faham. Tapi tuan dia kata, anak aku ni buta mati, telinga pekak, mulut bisu, cacat orangnya. Kalau kita lah tadi nak dah dengar cacat macam tak apalah, saya kurang takwa kata. Dandan orang lain tu, kawan saya tu lagi takwa bagi dia. Dandan gitulah kita. Tadi nak sangat yang paling bertakwa lah apa semua. Tapi tak, Mubarak kata tak apalah. Kalau itu dah memang jodohku, aku terima seadanya. Rupa-rupanya bila tengok Allah lawa sungguh, bukan mata buta. Maksud tuan dia mata buta, mata tak pernah tengok lelaki atau tak pernah tengok maksiat. Tak pernah tengok benda yang bukan. Lelaki yang dia tengok pun ayah dia. Mulut tak cakap sebarangan orang, melainkan cakap dengan mak ayah dia, jaga pergaulan. Telinga tak dengar benda-benda umpatan, terjaga elok di rumah Allah, mendapat isteri yang solehah. Maka hasillah Abdullah bin Mubarak anaknya. Yang tu disebut Ibnu Mubarak, yang sangat alim dalam bab agama, jadi ulama yang tersohor. Hasil daripada pernikahan ayah yang soleh, mak yang solehah, maka anaknya menjadi anak yang terbaik. Gitu gak. Kita cubalah jadi orang yang baik, orang yang soleh. Moga-moga Allah calonkan dengan pasangan yang solehah, maka mendapat anak yang paling terbaik. Dia gitu. Tak apalah kalau kita tak jadi ustaz, tapi biarlah anak kita kita cita-citakan anak kita jadi ustaz. Kalau kita bukan ulama, tapi kita cita-citakan anak kita jadi ulama. Kalau kita bukan seorang tok wali, kita cita-citakan anak kita jadi tok wali. Tapi nak merealisasikan keturunan kita keturunan ulama, pasangannya pun mesti pasangan yang terbaik. Tapi nak dapat pasangan yang terbaik, kita dulu kena jadi yang terbaik. Kita hampir batu nak yang solehah. Tikmu. Kena tanya nak yang macam mana? Aku nak hafizah. Dah mau hafal surah Hamda. Ina atau ina bau kata. Ina atau ina tu pun tak lepas-lepas. Kenapa? Nak hafizah. Nak hafizah kita kena hafiz lah. Nak solehah kita kena soleh. Dia gitu pasangan ni. Insya-Allah barulah mendapat hasil zuriat yang terbaik. Moga-moga Allah berikan pada kita. Wallahu a'lam bisadad. Berhenti situ. Kita akan sambung. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Sampai kat pecah kepala. Ambil cerita tu betul-betul. Satgi ceramah kat luar salah cerita. Jadi Mubarak ni lah yang kena panah tu. Mubarak pula kena panah. Bila pula balik cerita. Betul-betul. Tak ingat tak apa, boleh tanya balik. Kadang gitu kan, anak pun kadang tak ingat, telefon tok guru, tanya tok guru, yang itu tok guru cerita macam mana, takut terlupa. Tak apa, boleh je. Gitu. Jadi sekadar tu pada malam ni, insya-Allah kalau ada kuliah-kuliah yang tok guru tak masuk, insya-Allah lah Ustaz Aziz bagi tahu, kita ganti dengan kuliah ana, insya-Allah, dengan baca kitab yang ni lah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin
wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifah. Betul apa? Lupa. Wa syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min baldanil muslimina ammatan innaka ala ma tasya'u qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rahsia yang terkandung dalam Fatihah, ya Allah Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan, ya Allah Tuhan yang maha kasih sayang kepada hamba-Nya, ya Allah Tuhan yang menghindarkan bala, ya Allah Tuhan pengasih yang menolakkan bala, ya Allah Tuhan yang maha penyayang yang menjauhkan bala. Tolakkanlah dari kami malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.